Bay Rup yang kalian tengok sebentar tadi terletak di Pulau Jerejak. Pulau Jerejak ialah sebuah pulau kecil di selatan Pulau Pinang. Ia sangat terkenal pada suatu ketika dahulu dan penuh dengan nilai sejarah yang tinggi. Gambar ini memberi sedikit info berkenaan perjalanan kami di Pulau Jerejak. Kami memulakan perjalanan dari selatan dan berakhir di utara pulau, manakala garis merah menunjukkan perjalanan kami melawat tempat-tempat bersejarah di sana. Jom sama-sama kita saksikan perjalanan kami di sana. Sebelum menaiki bot, kami perkena dulu nasi lemak dan teh ais kat sini. Rasanya agak mengecewakan, tapi sebab dah lapar bantai sajalah. Sekarang kita on the way ke Pulau Jerejak, ya? Objektif utama ke sini adalah untuk menjejak Bay Rup yang agak rare terdapat di pulau ini. Lain-lain aktiviti itu saja buat raso-raso je. Tempat pertama yang kami lawat adalah British War Bunker. Ia merupakan ruang bawah tanah yang dibina untuk menyimpan senjata api, tahanan dan air untuk kapal-kapal British yang berlabuh di timur pulau ini. Terdapat beberapa bunker di sini dan mari kita lihat ruangan bunker tersebut. Bunker ini didirikan dengan mengikat bata dan setiap bunker tersebut tidak bercantum antara satu sama lain. Nampak menarik kan arsitektur bunker ini? Dari atas nampak macam sempit, tapi sekali tengok di dalam agak luas juga ruangnya. Dah nama pun tempat penyembunyian, macam inilah rupanya. Seterusnya kami meneruskan perjalanan ke The Green Bank. Ia dikenali sebagai The Green Bank kerana air takungan dalam empangan yang terbiar ini penuh dengan alga. Sekitar tahun 1924, empangan ini digunakan untuk menadah air bersih dan menyalurkan ke kem-kem sekitar pulau ini. Selepas The Green Bank, kami meneruskan perjalanan ke tempat seterusnya, yaitu penjara yang dibina pada tahun 1930. 6 kilo guys. Penjara British ini mempunyai 12 sel atau bilik yang bertingkap jerigi. Selain itu, terdapat sebuah pondok pengawal, tandas, bilik mandi dan quarters untuk pengawal penjara. Jom sama-sama kita tengok keadaan sekeliling penjara ini. Sebelum bergerak ke destinasi seterusnya, kami ambil video kenang-kenangan dahulu di penjara ini, guys. Berdekatan dengan penjara tadi terdapat sebuah kubur kepunyaan Madam Tai Keng Soy, seorang jururawat yang menabur bakti di klinik kusta Pulau Jerejak. Ini adalah destinasi kami seterusnya, yaitu Eurasian Camp. Dari tahun 1946 sehingga tahun 1969,
Eurasian Camp dijadikan sebagai tempat tinggal pekerja hospital TB. Kini cuma terdapat tiang-tiang dan dinding batu yang hampir rebah. Sebelum kami ke destinasi seterusnya, kami ambil dahulu video kenang-kenangan di Eurasian Camp ini, guys. Destinasi kami seterusnya adalah ke Gereja Roman Katolik yang dibina sekitar tahun 1896. Gereja ini juga dikenali sebagai Leper Asylum Church dan kini ianya telah dipagar. View jambatan kedua Pulau Pinang kelihatan agak menarik dari sini, guys. Ini adalah gereja yang dimaksudkan sebentar tadi. Cantik kan arsitektur gereja ini? Macam biasa guys, sebelum ke lokasi seterusnya kami ambil dahulu video kenang-kenangan. Seterusnya kami ke kuil penganut agama Hindu yang telah dibina sejak zaman British lagi. Nama kuil ini adalah Om Sri Poramalai Machamuni. Dan dewa kuil ini dipercayai penyembuh segala penyakit. Sebab itu kuil ini dibina bersebelahan dengan Hospital Kusta yang telah dirobohkan sebelum dijadikan sebagai tapak limbungan kapal. Destinasi seterusnya adalah destinasi yang ditunggu-tunggu, yaitu perjalanan ke puncak bukit di Pulau Jerejak ini. Denai ke puncak bukit masih jelas, dan denai ini menyusuri tiang-tiang dawai kawat yang telah usang. Entah siapa yang pasang tiang-tiang ini sepanjang laluan. Ia nampak macam berlaku kerahan tenaga banduan-banduan yang ditahan di pulau ini sewaktu zaman British. Island. Above sea level, guys. Di mana sekarang? Sini. Setelah puas melehpak atas puncak tu, kami bergerak turun ke destinasi seterusnya yang terdapat di sepanjang laluan di sebelah utara pulau. Trek laluan yang kami turun ke arah utara ini agak curam berbanding trek laluan yang kami naik dari selatan pulau. Jadi kepada sesiapa yang ingin ke sini, boleh merancang perjalanan agar sekiranya anda perlukan sedikit adventure, anda boleh mulakan perjalanan dari sebelah utara pulau, atau kepada sesiapa yang nak kurang adventure macam kami, boleh mulakan perjalanan dari sebelah selatan pulau. Destinasi kami yang seterusnya adalah ke Water Reservoir, yang boleh dijumpai sebelum ke rumah banglo usang pegawai British. Airnya agak stagnan dan ini adalah salah satu sebab kenapa nyamuk sangat banyak di pulau ini. Seterusnya kami ke rumah banglo usang yang telah roboh. Namun begitu, struktur binaannya masih kelihatan gah di bukit ini. Bagi sesiapa yang ingin membuat TikTok live mencari roh-roh hantu yang ganas, bolehlah kalian datang ke sini sewaktu hari pertama bulan baharu. Kalau boleh buat baru kami percaya anda betul-betul berani. Hahaha. Yang agak rare di sini adalah penemuan roof tile binaan syarikat Guichat Carvin & C sekitar tahun 1890 dan tahun 1914 yang masih sempurna dan ia diklasifikasikan sebagai barang antik. Tidak jauh dari rumah banglo ini, kami ditemukan pula dengan struktur binaan bulan sabit dan bintang serta binaan bunga padi di bawahnya. Sekiranya sesiapa ada maklumat atau info berkenaan ini, mohon komen di bawah agar asal-usulnya dapat dirungkaikan untuk tatapan generasi akan datang. Ini bunga padinya dan di atas itu adalah bulan sabit dan bintang.
Tidak jauh dari sana, kami tiba di rumah usang dipercayai didiami oleh pekerja pegawai British yang tinggal di banglo yang kita tengok sebentar tadi itu. Selain berjalan menyusuri kelompok pokok warna kemerahan atau dikenali sebagai Cina Maki, kami juga dapat melihat pokok ara gergasi yang masih sehat tumbuh di tepi laluan rentis. Akhirnya setelah hampir sejam menuruni puncak bukit Pulau Jerejak, kami tiba ke persisir laut. Sambil berjalan di persisir laut, kita boleh lihat lori-lori lama yang tersadai di sana. Lori-lori ini berada berdekatan dengan bangunan 1911. Bangunan 1911 merupakan tempat kuarantin pekerja asing yang hendak bekerja di Pulau Pinang, termasuk orang Melayu yang balik dari Mekah setelah ibadah haji. Pengkuarantinan ini berlaku sehingga tahun 1993. Itu sahaja cerita kami di Pulau Jerejak. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang.